Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Zaini dan nama sahabat saya yang bernama Muhammad Nazir bin Muhammad Fadil. Kami berdua akan membentangkan tajuk tanggungjawab suami isteri dalam perkahwinan. Pertama sekali saya mahu berterima kasih kepada Puan Masrah binti Muhammad iaitu pensyarah pengajian Islam kerana memberikan peluang untuk kami membentangkan tajuk yang kami pilih ini. Jadi hari ini saya dan sahabat saya akan kupaskan mengenai tanggungjawab tersebut. Yang pertama sekali, apakah pengertian perkahwinan dalam Islam? Dia ada dua, dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa ialah cantum atau himpun. Dari segi istilah, akad yang menggunakan lafaz nikah atau yang membawa makna nikah bagi menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Okey, apakah maksud tanggungjawab? Tanggungjawab ialah kewajipan yang mesti ditunaikan oleh seseorang sebagai amanah yang telah ditentukan oleh hukum syarak dan akan diberikan pahala bagi yang melaksanakan dan dihukumkan berdosa jika tidak ditunaikan dengan sengaja. Okey, yang kedua kita akan tahu hukum perkahwinan. Apabila telah berkahwin seseorang hamba itu, maka dia telah memenuhi separuh agamanya, maka bertakwalah dia kepada Allah pada separuh yang belum disempurnakan lagi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan itu, Allah menjadikan makhluk-makhluknya, khususnya manusia, fitrahnya kesuka pada ketenangan atau sakinah dengan kehidupan beristeri dan mempunyai keluarga. Hidup berkeluarga ini pada dasarnya lebih berkat, tenteram dan teratur berbanding hidup bersorangan, membujang atau menyendiri. Hubungan suci seorang lelaki dan perempuan yang mu'alaf melalui ikatan perkahwinan ini menggambarkan corak kehidupan sempurna yang diredai Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga yang dibina merupakan alam pertama yang boleh menentukan sejahtera atau tidak sesebuah masyarakat yang diwakili oleh individu-individu yang menyokongnya. Seandainya suasana sesebuah rumah tangga itu aman dan kasih mengasihi antara satu sama lain, maka insya-Allah akan tenteramlah dan sejahtera di masyarakat tersebut. Okey, yang ketiga, kita kena tahu apakah tanggungjawab suami. Yang pertama ialah memberi nafkah kepada isteri seperti pemberian makanan, tempat tinggal dan memberi pakaian kepadanya kerana ini adalah asas bagi pihak suami memberi nafkah kepada isterinya. Apabila suami sengaja tidak diberikan, maka berdosa besar baginya. Okey, yang kedua, memberi nafkah batin termaksudlah menggauli isteri dengan baik. Yang ketiga, menyara anak-anak seperti bayar yuran anak-anak ke sekolah, tuition, makan dan seumpamanya. Yang keempat, melindungi isteri dan anak-anak dari segi keselamatan dan kesihatan. Seperti orang yang membahayakan yang masuk rumah kita, macam pencuri, perompak, hendaklah kita cederakan orang tersebut bertujuan menyelamatkan nyawa ahli keluarga dan harta benda di rumah. Yang kelima, sentiasa membimbing isteri dengan ajaran Islam menuju keredaan Allah supaya tidak berlakunya seperti fasa, nusyuz, talak, iaitu perkara-perkara yang boleh meruntuhkan suatu rumah tangga. Dan apabila isterinya bercerai tanpa sebab, maka hadis riwayat sahih Sunan At-Tirmizi mengatakan haram bagi isteri ini bahu syurga. Yang keenam, bertanggungjawab mendidik akhlak anak-anak yang memastikan mereka mendapat pendidikan Islam yang sempurna supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang ketujuh, menjadi penasihat dalam menyelesaikan masalah isteri dan anak-anak dan jiran tetangga. Yang ke-8, meringankan beban isteri, contohnya membantu melakukan kerja di rumah, masak, jaga anak, supaya isteri tidak berasa seperti kekosongan dan keseorangan dalam dirinya. Sebagai suami, ambillah masa dengan isteri, walaupun kerja sebesar mana pun dia tetap isteri kita, dia tetap tanggungjawab kita. Firman Allah dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Surah Al-Azim. Yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan dan memberi nafkah sebahagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan dahaka ataupun nusyus, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih berdegil juga, pukullah mereka dengan pukulan yang bertujuan mengajarkannya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Okey, yang keempat, apakah tanggungjawab isteri kepada suami dan anak-anak? Yang pertama, menjaga kehormatan diri terutama apabila suami tiada di rumah. Contohnya, tidak membenarkan lelaki yang bukan mahram atau yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Okey, yang kedua, patuh terhadap suruhan suami selagi bukan perkara maksiat dan sentiasa suka melayan suami dari segi zahir dan batinnya. Okey, yang ketiga, menumpukan sepenuh kasih sayang kepada suami dan anak-anak supaya hubungan kekeluargaan lebih erat. Okey, yang keempat, menjaga kebersihan rumah tangga dan kesihatan diri anak-anak supaya tidak dijangkiti penyakit seperti batuk, bersin dan selesema. Okey, yang kelima, menjaga amanah dan harta suami. Contohnya isteri menjaga harta suami dan memelihara kehormatan dirinya bila suami tiada di rumah. Okey, yang keenam, sentiasa menyimpan rahsia pergaulan suami isteri seperti mana haram menceritakan hubungan suami isteri kepada orang ramai. Contohnya haram menceritakan hubungan kelamin suami isteri kepada khalayak orang ramai. Okey, yang ketujuh, tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami kecuali dalam situasi darurat. Contohnya isteri bimbang tentang dirinya dan hartanya daripada orang-orang fasik atau pencuri. Hal ini tidak wajib taat kepada suami, bahkan tidak digelar isteri yang nusyus ataupun nusyus ini bermaksud ingkar kepada arahan suami. Okey, yang ke-8, berhias diri hanya untuk tetapan suami sahaja dan tidak untuk orang lain, khususnya apabila berada di luar rumah. Ketika berada di khalayak ramai, si isteri haruslah menjaga kesopanan dan sentiasa menutup aurat. Yang kelima, apakah rahsia dan hikmah perkahwinan? Pertama ialah perkahwinan dianggap sebagai salah satu daripada sunnah para Nabi dan Rasul. Firman Allah SWT bermaksud, demi sesungguhnya kami Allah telah mengutuskan beberapa Rasul sebelum kamu dan kami menjadikan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan. Surah Al-Ra'd ayat ke-38. Yang kedua, kenyataan nikmat Allah kepada hamba-hambanya agar menerusi perkahwinan akan lahir pula zuriat keturunan yang beriman dan bertakwa yang akan memakmurkan bumi Allah SWT. Yang ketiga, galakan nikah kahwin meliputi semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang miskin. Islam ingin mengikis rasa takut ataupun membuang rasa takut tidak mampu memikul tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak kerana Allah menjamin rezeki kepada mereka. Ini diperkuatkan oleh hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa yang meninggalkan perkahwinan kerana takut kemiskinan, maka ia bukanlah daripada golonganku. Hadis riwayat Al-Iraqi 2/29. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nazim. Okay, jadi saya akan terus untuk sambung pada poin seterusnya, iaitu tanggungjawab suami isteri bersama. Alright, yang pertama adalah suami isteri perlulah memelihara dan mendidik anak. Bermaksud di sini sama-sama jaga. Tak ada istilah ayah jaga anak, suami jaga anak lebih lah, isteri jaga anak lebih daripada suami lah.
Okay, tanggungjawabnya adalah dua-dua kena sama-sama jaga anak, bekerjasama. Okay. Yang kedua adalah menghubungkan silaturahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. Sebab bila sudah berkahwin, okay, kedua-dua pasangan ni akan berkahwin dengan keluarga tersebut. Okay. Bukannya yang suami kahwin dengan isteri, so dah tak payah nak ambil tahu pasal keluarga isteri. Yang isteri tak payah nak ambil tahu pasal keluarga suami. Itu salah. Okay. Yang ketiga adalah memenuhi keperluan suami isteri seperti kasih sayang. Okay. Saling menghormati dan menjaga keaiban. Maksudnya kalau ada apa-apa isu yang berlaku dalam kalangan suami isteri, tak perlu nak post dekat Twitter, dekat social media, hebohkan, oh suami aku ni macam ni, ataupun nak bagi hint dekat orang awam yang suami dia ni jenis tak memahami lah, itulah. Okay, so benda tu salah. Seterusnya adalah kesan pengabaian, tanggungjawab terhadap keluarga. Okay, apa akan jadi sekiranya pasangan suami isteri ni diorang mengetepikan tanggungjawab terhadap keluarga? Yang pertama adalah hilang persefahaman dan timbul persengketaan dalam keluarga. Yalah, biasalah bila dah tak ada rasa tanggungjawab, mulalah berlaku isu tak memahami, okay? Banyak salah faham. Okay, and then yang kedua tu berlaku penceraian. Yalah, bila masing-masing dah tak ada rasa pengorbanan, dah tak ada rasa nak bertanggungjawab dalam rumah tangga. Okay, itu akan berlaku salah faham lah, rasa tawar hati, end up bercerai. And then bila bercerai, anak-anak akan terbiar. So itulah dia, bila dah tak ada sifat tanggungjawab, anak-anak terabai sebab mak ayah bercerai. So efeknya dekat anak-anak. Jadi seterusnya, apakah tanggungjawab untuk suami isteri dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia? Okay, yang pertama adalah mencari sumber pendapatan yang halal dan diridai Allah. Okay, zaman sekarang ni, bila kita berkahwin, bukannya sekadar I love you, you love me saja. Tak. Kalau macam tu, susahlah nak bagi kan. Sebab I love you, you love me, tapi duduk kat tak ada rumah yang proper ke kan, makan pun tak cukup kan. So kena ada semua pendapatan yang halal dan diridai Allah supaya suami isteri tu dapat saling tanggung-menanggung kan. Yang kedua adalah rajin menimba ilmu pengetahuan dalam segala perkara, amalkan berkasih sayang and selalu positif lah dalam berkomunikasi dengan suami. And yang paling penting adalah amalkan amalan kerohanian bersama ahli keluarga. Ini paling penting lah sebenarnya dalam rumah tangga kan. Dalam kita nak membina sesebuah rumah tangga yang bahagia, selain faktor pendapatan iaitu kewangan, faktor yang paling utama adalah apabila kita mengamalkan konsep agama dalam keluarga. Okay? Sebab kena ingat, dalam rumah tangga ni, bila suami isteri tu telah berkahwin, maka syaitan akan lebih berusaha kuat untuk melakukan permasalahan dalam family tu supaya mereka bercerai. Jadi cara untuk kita melemahkan ataupun menghalang syaitan untuk menguasai rumah tangga kita adalah dengan mengamalkan konsep agama. Solat berjemaah suami isteri sama-sama. Kalau ada anak-anak, solat dengan anak-anak. Selalu mengaji dengan isteri ke kan. Amalkan konsep agama. Kesan kerukunan rumah tangga terhadap pembangunan umat. Yang pertama adalah melahirkan masyarakat yang harmoni, menjadi asas kepada negara yang aman. Yang kedua adalah melahirkan generasi yang bijak dan cemerlang yang akan menjadi bakal pemimpin negara. Dan yang ketiga adalah melahirkan masyarakat yang maju dan produktif yang bakal membangunkan negara. Jadi apakah persiapan yang perlu ada pada suami dan juga isteri kan, kepada yang baru nak berkahwin ataupun yang telah berkahwin, kepada pasangan suami dan isteri, persiapan yang perlu ada untuk membentuk sebuah keluarga yang baik adalah yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu kena ada. Macam tak kisahlah ilmu rumah tangga kan, ilmu agama, ilmu tentang kehidupan. Yang kedua adalah ekonomi yang stabil. Maksudnya adalah pendapatan. Okay, kita ni mampu tak nak bagi makan isteri kita? Isteri kita ni mampu tak nak support pendapatan suami kita? Faham tak? Sama-sama kena bekerjasama. Bukannya istilah suami kena tanggung isteri je, isteri tak payah nak support suami. Itu pun salah juga. Dia kena sama-sama. Tapi yang penting, suami dan isteri kena ada pekerjaan yang stabil lah, supaya tak adalah nanti besok kahwin, mulalah tak boleh nak bayar sewa rumah, lepas tu gaduh, you ni macam ni.
I kerja siang malam, you buat apa je ni. Tak adalah isu macam tu kan. Kalau ada kewangan yang stabil, makan pun cukup. Kalau sakit tak ada masalah nak pergi klinik beli ubat, ada rumah boleh bayar duit rumah, benda-benda macam tu je kan. Tak mesti kena kaya, just kena ada ekonomi yang stabil. Kaya tu advantage lah, tapi kalau dah ada ekonomi yang mencukupi untuk kita dengan isteri kita, dah bersyukur dah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah bersedia dari segi mental dan fizikal. Mental dan fizikal ni maksudnya dari segi mental ni mungkin kalau dah ada anak ke, ataupun suami isteri kerja dekat jauh-jauh, faham tak, daripada rumah nak ke tempat kerja jauh, penat fizikal. Kalau mental pula mungkin dari segi masalah rumah tangga lah, mungkin masalah kewangan ke kan. Sebab dalam rumah tangga ni memang akan ada dugaan-dugaan yang berat lah. Okay, yang seterusnya adalah akhlak yang mulia. Okay, ini penting. Kalau sebelum kahwin kita tak ada akhlak yang mulia, kita ni kurang ajar, kita ni suka merendahkan orang, panas baran, tak ada adab dengan orang, susah lah. Kalau kita tak boleh nak jaga adab dengan orang kat luar sana, apatah lagi dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Kalau perempuan asyik suka nak marah-marah orang ke apa, macam mana pula nanti dengan suami kan. Sama je, suami isteri dua-dua kena ada akhlak yang mulia sebelum kahwin, ketika kahwin, sampai bila-bila. Semua manusia, sebenarnya bukan suami isteri je, semua manusia kena ada akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang paling penting lah sebenarnya. Macam saya kata tadi, dalam kita membentuk sebuah keluarga yang bahagia, poin yang paling penting adalah kena mengamalkan konsep agama. Bila kita tak mengamalkan konsep agama dalam keluarga, syaitan akan lagi senang nak buat kerja. Dia akan buat suami isteri bergaduh lah, itulah inilah. Sebab syaitan ni matlamat dia adalah untuk menceraikan suatu hubungan yang halal. Itu je sebenarnya matlamat syaitan. So kalau kita tak melaksanakan konsep agama, iaitu selalu solat berjemaah ke kan, bila rumah tu tak ada alunan ayat Quran, syaitan suka rumah tu, suka kacau orang rumah. Itu yang jadi isu, asyik bergaduh, lalu bercerai. Bila bercerai, macam poin tadi saya kata, anak-anak pula terabai. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang suami apabila telah berkahwin, maka wajiblah dia memberi nafkah kepada isteri, iaitu makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Kerana itu adalah kewajipan ke atas suami, bukan sekadar hubungan persetubuhan sahaja. Okay? Sebagai seorang isteri, wajiblah mentaati suruhan suami dan apa yang dia mahukan bila tidak melaksanakannya. Bila tidak melaksanakannya, menyebabkan perempuan ini dipanggil nusyus derhaka, dan amalan-amalan tidak diterima oleh Allah kerana tidak mentaati perintah agama. Seterusnya, sebagai seorang manusia yang ingin berumah tangga, kita wajiblah bertanggungjawab dalam berkeluarga, kerana itu adalah kunci kejayaan menuju syurga Allah. Okay? So dalam berdasarkan kesimpulan, pesanan untuk orang lelaki, orang lelaki kat luar sana, kita besok kalau kita nak kahwin, kita akan jadi ketua keluarga. Okay? So kalau nak kahwin, yang lelaki yang khususnya, kalau nak kahwin, tanya diri sendiri dulu, aku ni dah ready ke belum? Aku ni dah boleh jadi imam ke belum? Dah boleh jadi seorang ayah yang boleh mendidik anak-anakku agama ke belum? Boleh tak nak lead family aku buat masuk syurga? Pendapatan aku, gaji aku ke apa ke, cukup tak nak bagi isteri aku rumah, tempat tidur yang selesa, pakaian dia, makan minum dia? Kalau besok dia sakit, boleh tak bawa dia pergi klinik? Kalau yang isteri pula, yang perempuan, sama juga, kena tanya diri sendiri juga, dah ready ke belum? Dah boleh jadi isteri yang solehah ke belum? Suami dah boleh jadi suami yang soleh ke belum? Okay? Cuma kena ingat, dalam berumah tangga ni, poin yang paling penting adalah, yang pertama, kena sentiasa mengamalkan konsep agama, kena sentiasa mengutamakan Allah dalam keluarga. Yang kedua, kena sentiasa bekerjasama. Okay, kena sentiasa bersefahaman. Dia takkan jadi kerjasama kalau ada isu berkira. Berkira ni macam, ini suami punya hal kan, contohlah rumah sewa, nak bayar rumah berbulan, isteri komplain, you bayar setiap bulan, you kena bayar, I tak nak bayar. Tak boleh lah macam tu kan. Andai kata kalau suami tiba-tiba ada masalah gaji, kena buang kerja ke, isteri kena faham, isteri kena tolong. Kalau macam isteri pun sama, kalau isteri kena buang kerja ke, isteri ada masalah, suami kena support. Bukannya marah, you lah ni kena buang kerja ni akan nak menyusahkan ni. Tak boleh, itu salah. Dalam konsep keluarga, suami isteri kena sama-sama bahagia, sama-sama
susah. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk um, topik kita pada ni, iaitu tanggungjawab suami isteri dalam berumah tangga. Jadi kena ingat, dalam kita berumah tangga sentiasa amalkan konsep agama, banyakkan berdoa kepada Allah, minta dipermudahkan segala urusan, dijauhkan daripada gangguan syaitan yang nak membuatkan hubungan ni bercerai. Bercerai ni tak bagus tau. Okey. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.